Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Siti Syamsah Waliza untuk pendidikan Islam tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar bidang hadis. Okey, hadis kita adalah hadis yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, jadi mari kita teruskan. Tapi sebelum kita tahu tentang hadis itu, kita nak tengok dulu apa itu hadis. Okey, mari kita tengok apa itu hadis. Okey, hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda SAW. Okey, apa yang dikatakan dari segi perkataan itu adalah apa-apa sahaja yang keluar daripada kalam Rasulullah SAW. Perbuatan ialah perilakuan dia. Apa yang dia buat, perbuatan dia itu akan menjadi sandaran kepada hukum yang dijadikan sebagai hadis. Kemudian pengakuan. Apa itu pengakuan? Pengakuan ialah contoh apabila orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu, baginda mengiyakan atau baginda menidakkan, memberi jawapan, mengakui ataupun baginda mengangguk, menggiling. Jadi benda-benda itu adalah pengakuan. Di perkara itu pun dikira sebagai hadis ataupun sifat baginda. Semua perilaku, sifat baginda. Contoh berkasih sayang, suka membantu, suka bersedekah, suka buat perkara kebaikan. Itu semua adalah sifat Rasulullah SAW. Dan itu juga dijadikan sebagai hadis. Maksud kata segala perbuatan, perilaku, perkataan dan apa saja yang keluar dan datangnya daripada Rasulullah SAW itu adalah hadis. Okey, jadi hadis ini apa? Hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Kita nak tahu tentang halal, haram, makruh, sunat, semua ada dalam Al-Quran. Itu sumber pertama. Kemudian sumber yang kedua yang kita nak dapat ialah daripada hadis. Sebab hadis itu juga berfungsi sebagai satu cara Rasulullah menerangkan tentang wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila suatu hukum itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, jadi Rasulullah akan menerangkan kepada sahabat dan orang-orang yang berada di sekitar baginda bersama baginda pada waktu itu supaya mereka lebih faham apa yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sekarang kita akan baca hadis yang mudah dikasihi, yang tua dihormati. Okey, dengar bacaan Ustazah. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwakkir kabirana. Okey, apa maksudnya? Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang tua di antara kami. Okey, hadis ini merupakan hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, jadi daripada hadis ini kita nampak bila hadis ni Rasulullah suruh kita menyayangi yang kecil, menghormati yang tua, maknanya itu menjadi kewajipan kepada kita ya untuk kita melakukannya. Iaitu bila kita jumpa dengan orang yang kecil daripada kita, kita kena sayang, bukan kita kena bully. Orang yang lebih tua wajiblah kita hormati. Okey, mari kita lihat. Okey, mari kita lihat seterusnya. Siapakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebagai anak kecil ini? Okey, anak kecil itu kita kira sebagai orang yang lebih muda. Siapa orang yang lebih muda? Jadi orang yang lebih muda itu tentulah anak. Kemudian cucu, kemudian adik-adik atau sesiapa yang usianya lebih muda daripada kita. Mereka semua dikira sebagai orang yang kecil. Jadi walaupun dia kecil, kita kena menyayangi dia. Bila dia kecil, kita kena mengajar dia. Memberi tunjuk ajar yang baik, memberi teladan yang baik. Bukannya kita selalu memarahi dia ataupun kita selalu membuli dia. Itu adalah satu perkara yang salah. Okey. Faham? Maksudnya orang yang lebih muda adalah orang yang lebih kecil usianya daripada kita. Jadi kemudian siapa pula orang yang lebih tua? Okey, jadi orang yang lebih tua itu kita boleh kategorikan sebagai ibu bapa kita, datuk dan nenek kita, kakak, abang ataupun guru-guru
atau sesiapa sahaja yang lebih berusia daripada kita. Jadi mereka adalah orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua ini kita kena sayang dengan cara kita menghormati mereka. Bila orang tua kita tak boleh herdik, kita tak boleh pandang sebelah mata atau sebagainya. Kita kena menghormati. Daripada mereka lah kita dapat ilmu, daripada mereka lah kita dibesarkan. Jadi setiap manusia itu ada yang tua, ada yang muda dan setiap orang muda dan orang tua ini saling memerlukan antara satu sama lain. Okey. Barulah kehidupan kita. Okey, maksudnya tadi tu barulah kita dah hidup dalam keadaan yang harmoni sebab kita saling mengasihi dan saling menghormati. Ada imbang balik di situ. Okey, yang tua kasih yang muda hormat yang tua. Okey, jadi kita tengok seterusnya. Mari kita tengok seterusnya. Okey, intisari hadis ni. Okey, jadi sebagai seorang mukmin, kita wajib mengikut perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Okey, kita faham kan ini adalah hadis. Bila kata hadis, ia menjadi sandaran hukum. Bila kata hukum, benda yang baik ini adalah benda wajib bagi kita untuk kita amalkan. Kenapa kena amalkan? Sebab benda ni benda yang akan menjadikan kehidupan kita lebih harmoni. Kehidupan kita akan jadi lebih selamat, aman dan damai. Itu dengan cara saling mengasihi dan menghormati. Bagi menjamin keharmonian dalam kehidupan. Bagaimana cara kita nak mengasihi dan menghormati mengikut hadis ini? Yang pertama, kena berkasih sayang. Berkasih sayang. Kan kita ada keluarga. Kita sayang ibu kita, ibu sayang kita dan sebagainya. Sayang atuk, sayang nenek, nenek sayang cucu. Kita ada kawan, kita sayang kawan kita. Kawan kita kadang-kadang tak semuanya sebaya. Kita ada kawan yang lebih muda, kawan yang lebih tua. Jadi, di antara mereka itu kenalah saling kita mengasihi dan menghormati. Yang kedua, bantu membantu. Bukan saja ibu bapa kita je yang kena bantu kita. Kita pun kena bantu ibu bapa kita. Kita pun kena bantu guru-guru kita. Bantu kawan-kawan kita. Bantu orang-orang yang memerlukan. Tak kisahlah siapa pun. Sebab mengasihi dan menghormati ni bukan di kalangan keluarga saja, tapi kepada semua manusia. Okey, seterusnya, bercakap dengan bahasa yang baik. Sekiranya salah seorang daripada kita, adik buat salah, kena tegur dengan hikmah. Cakap dengan baik. Tegur dengan cara yang baik. Kalau orang yang lebih tua nak menghukum, boleh. Tapi kena menghukum yang berpada. Tidak sampai mencederakan. Kita boleh bagi hukuman. Kalau kita dah tegur, masih lagi buat kesalahan yang sama, boleh bagi hukuman. Tapi dengan berpada-pada dan dengan hukuman yang baik yang memberi pengajaran. Bukan memberi kesakitan. Okey, bercakap dengan bahasa yang baik tu maksudnya kita jangan cakap perkataan yang tak baik. Kalau kita marah dengan seseorang pun jangan cakap perkataan yang tak baik. Bila kita cakap perkataan yang tak baik, orang akan marah pada kita. Okey, kemudian saling menyantuni, santun. Santun tu kita kena ada adab antara satu sama lain. Bila lalu depan orang tua macam mana? Bila kita orang tua nak layan orang yang lebih muda macam mana? Ada adab-adabnya. Orang Melayu pun penuh dengan adab. Jadi adab yang baik ni kenalah kita selalu amalkan. Kemudian seterusnya, selalu bermaafan. Bila kita buat salah, tak kisahlah. Kalau yang salah tu kita. Adik kita yang bully adik kita. Kita pergi jumpa adik, kita minta maaf dekat adik. Ataupun kalau ibu tersalah cakap dekat anak. Ibu kena minta maaf dekat anak. Tak kisah. Sebab orang yang bermaafan itu orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu, kena amalkan sifat bermaafan ni supaya kita tak rasa malu untuk meminta maaf. Jadi daripada kecil ni kena sentiasa tanamkan dalam diri. Bila salah, kena minta maaf. Bila salah, kena mengakui salah. Jadi dekat situ dah kan akan ada keharmonian. Kan? Bila kita minta maaf, kenapa kita minta maaf? Kita tahu kita salah, jadi kita minta maaf. Kita sayang dekat dia, kita minta maaf kat dia. Kita sayang dekat orang yang meminta maaf pada kita, kita maafkan, memberi maaf. Saling bermaafkan. Kita meminta maaf dan memberi maaf. Bila ada orang minta maaf kat kita, kita kenalah beri kemaafan. Kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun Maha memaafkan. Okey. Seterusnya, kesimpulan daripada hadis ini tadi. Okey, yang pertama kena ingat hadis merupakan sumber hukum yang wajib kita patuhi. Sumber hukum yang keberapa? Yang kedua selepas Al-Quran. Kemudian dalam kehidupan kita ni, kita saling memerlukan. Kita memerlukan keluarga.
Kita memerlukan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua memerlukan orang yang lebih muda. Jadi kita saling memerlukan. Sebab kehidupan ini berterusan. Kalau semua orang tua je tak boleh. Dia kena ada orang muda. Sebab kehidupan ini berterusan. Kemudian untuk hidup sejahtera dan harmoni. Kemudian kita perlu saling bersayang sayang. Dan Islam itu sendiri mengajar kita untuk saling berkasih sayang dan menghormati. Ada satu lagi hadis yang saya nak cerita kat sini yang Nabi kata, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang maka dia tidak akan disayangi. Orang yang tak menyayangi dia tidak akan disayangi. Jadi Islam sangat mementingkan kasih sayang. Jadi kita kenalah saling berkasih sayang. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk masa dan mendengar penerangan daripada saya. Jadi untuk kerja rumah dan seterusnya kita akan beri kemudian. Nanti saya akan nyatakan kemudian. Sekian, wabillahi taufik, wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.